Okay, kita sambung ya. Jadi mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara kena ada. Yang pertama mestilah dengan ilmu. Jadi macam tu juga dengan solat kita. Nak capai solat yang sempurna mestilah dengan ilmu. Konolah belajar, konolah tanya. Ilmu ni penting kan? Ilmu ni penting. Tu sebab apa-apa pun kono belajar. Macam mana cara berdiri, angkat takbir macam mana kan? Cantik taluk pantai landai, tampik perahu topi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Banyak ilmu jadi cahaya, walaupun sedikit menjadi torang. Kena belajar kan? Baru nak belajar, baru dia faham, baru dia torang. Oh macam tu, oh macam ni, baru tahu. Dan masalah kita kadang bila tak ada ilmu lagilah, mereka ikut dia pun tak yakin. Dia buat hanya sekadar ritual perbuatan saja. Dia buat orang buat macam mana, dia pun buat macam mana. Apa tu? Oh janji aku sembahyang. Ayat janji aku sembahyang tu jadi solat tu part time tu. Kena belajar, kena berguru kan? Berguru kan ada pantun dulu, berburu ke padang data, dapat usaha berbolan kaki. Mana ada orang berburu ke padang, berburu ke padang data? Mana ada padang data lah tu. Kalau ada belukar somak mungkin juga ada binatang dalam kan. Berburu ke padang data, dapat usaha berbolan kaki. Mana ada usaha berbolan kaki? Itu belalang. Kalau berguru ke palang aja, mana kalau tak berguru betul-betul, tak bersungguh-sungguh, tak betul-betul belajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Itu kita polik-polik tengok orang tu kan. Mesti belajar, kena ada ilmu ya. Tu pertama. Kedua, mesti ikhlas. Bukannya ada tujuan-tujuan yang tertentu kan. Misal kau semayang ni, tak semayang ni, pahala semayang ni, YB datang nak dengar, kang dia tak ada dia dengan macam mana pula dia nampak. Tu dia. Yang ketiga, mesti ada perubahan, ada kesan pada tindak tanduk dan perbuatan. Semayang nombor ekor laju ya. Macam mana? Ada setengah masjid tu dia letak nombor apa? Nombor petak jemaah. Maghrib nombor 5 boleh. Isyak kan nombor 20, 1520. Jadi tu tikam-tikam kono pula tu. Dah kono yang paling kurang hajar tu dia belanja orang masjid tu. Ayo betul lah kan. Dia patutnya bila dia semayang dia jadi baik kan. Dia bila dia semayang dia jadi elok perangai dia, rajin dia sedekah macam tu. Tu tanda orang tu ibadah dia okey lah tu kan. Itu tanda kan. Datang dia tanyalah imam Samsul Debat jadi tak datang malam esok. Jadi itulah saya ingat saya nak menyumbang lah macam tu. Dia agama makan apa baru betul. Tanya pi tu Samsul Debat tu agama makan apa, manjang selera pengusi kot dia. Contoh kan, nak tanya. Dia pun tanya, itulah mam, saya nak tanya mam, jadi tak Samsul Debat datang insyaAllah malam esok. Saya ingat saya nak sedekah ni. Bajet berapa orang enggak makan ni? Oh, bajet berapa orang malam ni makan? Berapa orang? Berapa? 500. Oh tak jadilah mam, lain kali lah, ramai pula. Tak jadi deh, kurang ajar apa tu. Dia punya tanya dia kan main garang ni, berapa ramai agak-agak kan. Tak jadi deh. Aduh, dia punya tanya tadi takut dah orang dengar. Ui, ni banyak ni kan. Tak apalah mam, saya sumbang buah. Jadilah. Buah tembikai sebiji potong 500. Gila betul. Nipih tembikai tu. Dia janganlah kau rakut warna kan, pakat-pakat lah kan. Iya tak, benda ni contoh sedekah yang cukup senang kan. Bagi temikai sampai biji. Yang seorang ni pula bagi temikai susu, seorang ni lah bagi nangka. Jadilah mana dapat lah macam tu ya. Seorang bagi karipap 10 biji bagi jadi hidang 8 Samsul Debat lah tu dia tu.
Contohlah, jadi makna dalam bab sedekah, dia nak buat kebaikan tu macam tu. Donga 12 juta bukan banyak mana. Tu 5 juta tu berapa hari kumpul tu? Soalan kau main garang lah kan. Tak berapa hari tu? Berapa lama tu kumpul yang 5 juta tu? Berapa lama? 2 tahun lebih? 3 tahun lebih? Jadi setakat lagi 7 juta. Apa dah hal? Ada ni, tanyalah yang bekas-bekas ni, orang-orang yang handal-handal daripada Kuang ni, yang dah jadi Datuk Tan Sri kat luar lah. Tanya dia, berapa nak bagi? Tok, cakap lah. Takkan nak koman-koman 50,000 tak boleh bagi kau? Cakap dia, Tok tak nak kau tanam saham akhirat. Tanya macam tu. Ini kebanyakan yang bagi ini semua hamba Allah semua. Kan yang kalau hamba Allah tu mana memang tak banyak lah. Kan orang Islam ni terbalik, patut lagi banyak lagi hamba Allah, ni lagi RM1 lagi hamba Allah. Kan? Cuba tengok yang dalam penyata bank tu kan. Sumbangan sedekah subuh RM100, description doakan saya kaya. Bagi RM1. Doakan saya kaya. Bagi tuan-tuan. Tak lama pun, percaya cakap saya. Tapi esok dah besar, dah ada 12 juta. Memang tak tahulah panggil lagi tak saudara Samsul Debat ni, tak tahu kan. Tapi ya, sebenarnya orang Islam ni boleh buat, tak ada masalah. 5 juta tu pun macam tak percaya tu. Ya, di Somban ni je tengok, satu hamba Allah tu dia tanya, ada tak tanah, dia kata tanah dia nak wakaf, dia kata dia nak wakaf untuk siapa? Untuk mula dia nak wakaf untuk mak dia. Beli tanah tu, dia beli, dia wakafkan tanah tu berapa harga? 5 juta. Hari ni dah jadi Masjid Husin Suman 2. Kos pembinaan masjid tu dekat 30-40 juta. Lepas tu semasa dia beli tanah 5 juta, dia tu, alamak terupul halang-halang tu, saya nak wakaf untuk saya juga. Ada lagi tak tanah untuk saya? Wakaf untuk dia juga. Berapa juta? 6.5 juta. Bagi macam tu ya, 6.5 juta. Tu yang jadi Masjid Bandar Baru Senayan lagi ni. Berapa kos pembinaan? 100 juta lebih. Siap ada petak dekat dalam masjid tu, satu petak dekat ujung tu, kata kalau aku mati besok situ tanam. Macam steady tak steady? Kita fungsi khairat pun tak booking lubang kubur. Tak, dia tu siap petak untuk. Nampak tak? Dan yang terbaru dia wakaf tak silap untuk siapa? Untuk keluarga dia juga dekat Langkawi, Masjid Aisyah. Itu yang terbaru. Sebenarnya ada tuan-tuan, betul, cari je. Yang muda-muda, telefon lah kawan-kawan yang kita kenal, kau nak tak nyumbang? Ni sama akhirat ni. Iya bagi tuan-tuan. Yang tak susah dah, percayalah. Kita nak buat apa tu 2 juta, terlupa pula nak buat apa. Apa dia? Nak buat apa? Dah lupa pula nak buat apa. Nak buat apa tu, nak upgrade apa? Buat barulah, buah buat baru. Memang mana buat baru, memang lah. Sebab dah banyak dah kan, dah pecah-pecah seniak kan. Jadi eloklah buat baru. Dah sampai masa dah buat baru. Tapi jangan jadi macam setengah masjid. Buat baru siap lawa, orang tak ada. Itu yang tak nak tu. Kan, tapi ke Masjid Bandar Baru Senayan ramai datang ambil gambar. Dan sembahyang Jumaat insya-Allah. Sembahyang Jumaat insya-Allah ramai. Itu yang kita nak. Sebenarnya kan Nabi sebut antara tanda akhir zaman itulah dia. Tapi bukanlah kata kita jangan tolong bantu untuk keselesaan masyarakat di sini. Macam saya kata tadilah, kan. Jadi maknanya ada perubahan tindak tanduk dan perangai, dan yang keempatnya niat. Kesempurnaan ibadah tu tertakluk pada niat. Niat kerana apa? Niatlah kerana Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa buat sesuatu tu niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas, rezeki yang banyak. Apa dah hal? Niat je kerana Allah. Benda-benda baik yang kita buat kat luar, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, kita buat program gotong royong perdana disebabkan tak lama lagi kita tak menyambut Ramadan, maka kita jemput semua hadir meramai pada hari Ahad ini. Kita akan menganjurkan program gotong royong perdana. Semua dijemput hadir. Jangan risau, muka yang sama datang.
Dan muka yang tak datang pun muka yang sama. Kan? Iyalah, ni nak dalam hari nak Ramadan, banyak benda kita nak repair, kita nak cuci biar selesa untuk Ramadan. Orang Arab ni masuk Rejab dah mula dah beryoyo tentang Ramadan tu. Masuk Rejab dah terbayang dah Ramadan. Baju Ramadan, kain Ramadan, talakung nak pakai, salat tarawih Ramadan, kurma ni untuk Ramadan, dah asing kan siap-siap. Macam tu. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang kita belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Lagi jauh. Belum Rejab, Syawal. Ingat tak? Masihkah kau ingat 2 tahun lepas? Sepapan. Kan kain kayu kat nilai 3 tu. Ini besok kalau siap baju ni, buntang orang tengok baju keluarga kita ni, yang lawa batu baju kita ni. Sekali PKP padan muka kau. Belagak lagi. Iya, tak apa dikojar. Hati-hatilah. Kan? Jangan panjang cita-cita. Kita salat ni pun nak mengingatkan diri kita tu sebab niat nak kena betul. Contoh gotong royong tadi. Datang kita ke masjid, benda baik, diizinkan oleh Allah, nak bersihkan Allah, tentu Allah izin. Tapi niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Walaupun kita membersihkan habuk-habuk, walaupun kita lapkan kipas ni, tapi niatkan Allah dapat pahala ibadah. Contohlah, katalah saya dengan Tuan Imam. Mana Tuan Imam mana tu? Katalah saya Imam dengan Nazir. Tuan Nazir mana? Tuan Nazir. Saya Tuan Nazir dengan Imam, kami bertiga bertekad untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuang. Anak yatim pun tak tolong dah, ibu tunggal ya. Contohlah. Kami tubuhkan nama persatuan kami PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Jadi Imam jadi pengusi, saya penasihat ya. Jadi benda baik tak? Benda baik. Pergi hantar bantuan tu beramai-ramai, diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah boleh dapat pahala ibadah. Tapi kalau dia niat, aku dapat bergambar ni, dapat bergambar tunjuk ke orang, so dapat, mungkin ada pahala, tapi taklah sebanyak pahala ibadah. Ataupun sampai satu rumah tu, tiba-tiba Nazir beritahu. Contoh Nazir cakap, Samsul Debat, Imam, rumah yang last ni you all tak payah datang, saya cover. Wah, apa hal? Macam tu. Wah, Imam dengan saya dah mula bincang, apa hal dia tak bagi kita ikut tu? Rupa janda yang last tu bukan main. Bukan biasa-biasa. Muka sikit-sikit tak adalah apa nak, tapi lebih kurang nak jadi macam Maya Karin dengan Luna Maya. Tu tak tahan tu. Patut dia tak bagi kita ikut. Mendatangkan fitnah pun tak boleh. Contoh Robin Hood kan. Robin Hood dia nak tolong orang miskin, benda baik. Katalah dia niat kerana Allah, baguslah. Tapi cara dia tu dia mencuri pada orang kaya, tak boleh. Cara pun kena betul. Nampak tak? Macam itulah juga niat kita. Jadi solat ini adalah merupakan tanda kita beriman kepada Allah. Kan? Kita percaya tu sebabnya pernah seorang Arab Badui dia cakap dengan Nabi, aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang mukmin. Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kenapa pula? Arab Badui itu tanya, kenapa pula? Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi beriman, mukmin tak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Itu sebabnya kita tengok Allah Ta'ala sebut sebab nak puasa tu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dia kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Makna orang beriman dia berpuasa. Orang yang geng plastik hitam tak beriman. Kan? Saja-saja buka puasa. Kan? Tu dia. Maknanya dia mesti bukti dengan perbuatan. Habis orang tak semayang, dia tak yakin lah. Dia tak yakin. Kan saya kata, kita ni amal ibadah ke apa semua kena yakin. Macam orang pergi umrah kan, dia pesan, tolong bungkus kan, jangan lupa bawa balik sikit, nak rasuk, nak air zam-zam sikit ya.
Kapsal tu. Sebab orang tu yakin. Kan? Ada orang tu, dah air zam-zam. Tak maaf lah, saya tak minum sangat air zam-zam. Pijak korang, kau tahulah. Tak, betul ni cerita ni. Kadang menyampah dengan tu. Minumlah air zam-zam tu. Dia kata payau. Memang betul. Untuk makluman, dia payau kek kuangnya. Tak, kek Malaysia. kan marah pula orang kuang. Kek Malaysia ni memang payau. Tanyalah orang yang dah pergi Mekah Madinah. Kek sana naik moyang sadap boleh minum. Tak dah minum lagi sadap daripada mana-mana air. Memang sadap. Tapi orang yang minum kena yakin. Kena yakin. Bila minum tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau terangkanlah hati aku ni, ya Allah. Mudah-mudahan aku istiqamah dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah lebih kurang. Tak nak bagi contoh biar faham. Tapi tak ada orang minum air zam-zam macam tu punya. Ada. Dia minum sikit-sikit. Yang hebat air zam-zam adalah dia boleh jadi penawar ikut niat kita. Ya Allah, mudah-mudahan suami aku, ya Allah, jadi orang yang baik, ya Allah. Jadi dia campur sikit dengan air kopi tu, dia kacau, dia bagi lelaki minum. InsyaAllah. Tahu? Banyak umuman kena tahu tu. Ya Allah, mudah-mudahan anak aku ni bangang melantun, ya Allah, biarlah dia apa, biar dia pandai torang si hati belajar ni. Bagi minum. Iya. Dia yakin. Kan? Yang kisah yang tuan guru tu dia mengajar anak murid itu. Dia belajarlah dengan tuan guru tu, belajar mengaji, belajar fiqh, belajar kitab, semua belajar. Dia setiap hari bila dia balik tu, dia kena menyeberang sungai. Satu malam tu dah berapa hari dia balik, tak balik. Perahu yang hanyut. Sudah, macam mana pula nak balik ni. Dia pun masuk balik pergi rumah tuan guru. Tuan guru minta tolong lah. Apa hal lah? Perahu saya hanyut. Habis kau nak aku tolong apa? Pinjamlah perahu tuan guru. Kau ni, kau selawat 3 kali baca Fatihah, okey lah tu. Oh ya kau? Dia pun pergi, senyap, tak ada cerita apa dah. Esok tu dia datang ngaji macam biasa. Jadi yang tuan guru ni ingat settle lah, agak ayah dapat lah jumpa perahu lain ke apa kat macam tu lah. Selang beberapa bulan anak murid ini datang balik. Tuan guru, tolong tuan guru, kenapa? Dekat kampung saya tu ada orang meninggal, tak ada siapa nak urus. Orang tanya dah, imam tak ada, apa tak ada, semua balik kampung, semua dah hal, tak ada kat kampung. Jadi saya dah cakap dah, tuan guru je yang boleh tolong sekarang ni. Oh ya kau, aduh hai, tak boleh ni, kau nak tolong ni. Kejap aku siap jap. Dia pun siap-siap turun sampai kat sungai, perahu tak ada. Ni perahu tak ada macam mana ni? Tuan guru, semenjak tuan guru ajar saya, macam mana pakai perahu lagi dah? Macam mana lah? Tuan guru tengok kan, dia selawat 3 kali, baca Fatihah, berjalan di atas air tu. Hui, tak peranyat tuan guru tengok. Hui, tak sanggup pula tuan guru. Dah anak murid, tuan guru copek lah. Tuan guru lah selawat, baca Fatihah. Tengok lam tuan guru. Apa sebab? Sebab dia tak yakin. Itu sebab belajar ni kena yakin. Tentang kita kan minum air zam-zam. Bukan kita kata pada kau tu izin Allah. Yakin. Berdoa, ya Allah bantulah aku, ya Allah murahkanlah rezeki aku. Dalam hati kita, tak dapat tak tidak. Kita cakap macam tu memang tak dapat. Kena yakin.